Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami di Astro Awani masih meneruskan liputan kami dalam hari-hari menjelang 12 Mac nanti, hari mengundi untuk Johor memilih pilihan raya negeri Johor. Dan seperti biasa, kita berikan keutamaan kepada isu-isu rakyat di kesemua kerusi DUN yang akan dipertandingkan, selain daripada kami memberikan berita berkenaan dengan percaturan politik dan sebagainya. Dan hari ini, kami memberikan fokus kepada Parlimen Simpang Renggam. Dua kerusi DUN di bawahnya, Mascap dan juga layang-layang. Dan seperti mana banyak kerusi DUN di sekitar Johor, IKS dan usahawan tempatan dan usahawan kecil di situ mempunyai peranan yang agak signifikan. Bagaimana politik dan juga wakil rakyat yang bakal dipilih nanti akan melonjakkan lagi, akan menghidupkan potensi IKS tempatan di sini untuk mereka pergi ke peringkat seterusnya. Saya mahu pergi ke editor Astro Awani, Nazri Kahar, yang kini berada di Simpang Renggam dengan cerita, Haji, ada cerita berkenaan dengan penggunaan teknologi dan cara baru untuk melonjakkan IKS dan membantu golongan B40 di Simpang Renggam. Apa ceritanya, Haji? Terima kasih Lokman. Ya, saya kini berada di bandar Simpang Renggam. Di bawah Parlimen Simpang Renggam ini ada dua DUN seperti mana Lokman katakan tadi, iaitu di Layang-Layang dan juga di Mascap. Kedua-dua DUN ini menampilkan pertarungan ikon politik tanah air, iaitu di Layang-Layang akan berlaku 4 penjuru, begitu juga di Mascap akan berlaku 4 penjuru. Dr. Mazli Malik yang dikatakan bakal menjadi calon Pakatan Harapan menaruhkan diri untuk DUN Layang-Layang yang akan bertanding dengan 3 lagi calon dari Pejuang Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Manakala di DUN Mascap, dua tokoh utama iaitu Ketua Parti Pejuang Johor Dr. Syahrudin dan juga Datuk On Hafiz, bekas Exco Belia dan Sukan Negeri Johor yang dahulunya menang di Layang-Layang kini beralih ke Mascap, akan bertarung dengan 2 lagi calon dari muda dan juga dari Perikatan Nasional. Jadi apa signifikan saya berada di sini, Lokman? Kerana pagi tadi hampir separuh hari saya berada bersama masyarakat komuniti B40 Simpang Renggam di bawah DUN Layang-Layang, di mana kebanyakannya di kalangan ibu, kaum hawa dan juga bapa yang bekerja di kawasan Simpang Renggam ini terlibat dalam program inovasi sosial yang dikatakan tenakan madu kelulut modular B40. Apa itu tenakan madu kelulut modular B40? Kerana kita biasa dengar, Lokman, peternakan madu kelulut biasanya secara konvensional, secara tradisional, secara katakan kecil-kecilan di depan rumah, di belakang halaman rumah dan sebagainya, menggunakan tunggul kayu ataupun kotak kayu dan seumpamanya. Tetapi kali ini saya melihat satu usaha yang lestari, mapan dan moden, diketuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Khairuddin Ramli dari Universiti Teknologi Malaysia, berkongsi inovasi itu dengan masyarakat B40 di Simpang Renggam dengan 100 peserta fasa pertama, iaitu mereka menggunakan kotak konkrit untuk menternak lebah ataupun madu kelulut yang dikatakan mampu menjana pendapatan 3 ataupun 4 kali ganda lebih berbanding secara tradisional menggunakan kotak kayu ataupun tunggul kayu. Dan cara ini lebih mapan apabila kesemua peserta yang kebanyakannya memiliki satu kotak madu kelulut dan hampir 100 kotak terdapat di kawasan Simpang Renggam disentraliskan ataupun dikumpulkan di bawah satu kawasan, di mana apabila mereka dikumpulkan di bawah satu kawasan, senanglah hal-hal berkaitan dengan penyelidikan, berkaitan dengan maintenance, berkaitan dengan pembersihan, pemasaran, penjenamaan dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya yang dimahukan apabila kita berurusan dengan kelompok yang terbawah ini. Kerana program-program yang selama ini yang bersifat touch and go, tidak kiralah apa pun, sama ada bantuan kerajaan membuat cendawan misalnya ataupun menawarkan skim-skim mikrokredit dan seumpamanya, kebanyakannya mereka hanya bertahan sekejap masa ataupun sebentar saja dalam masa 6 bulan, setahun. Selepas itu mereka tidak berdaya tahan, mereka akan lupa dengan apa yang sudah pun dibantu oleh pihak kerajaan. Tetapi projek yang sudah menghampiri 2 tahun ini jelas yang pentingnya ketika waktu PKP, Lokman, ketika COVID inilah mereka menjana pendapatan tambahan, iaitu 100 peserta ini. Kalau di luar ini, kalau di Johor majoritinya mereka hilang pekerjaan,
mereka dipotong gaji, mereka tidak mampu untuk ke Singapura untuk mendapatkan punca pendapatan. Tetapi 100 peserta ini dapat menjana tambahan sekitar 300 ke 500 sebulan kerana sistem modular inovasi madu kelulut ini menggunakan konkrit memberikan pendapatan yang sustain ataupun yang lestari, mampu memberikan kelegaan ketika mereka menghadapi kos sara hidup, barang yang semakin tinggi dan sebagainya. Tetapi untuk dengarkan apa di sebalik kisah ataupun projek madu kelulut modular B ini, kita dengarkan sedikit apa yang diperkatakan, dikongsikan oleh para peserta di Simpang Renggam ini. Saya amat berterima kasih kepada Universiti UTM di atas kerjasama ingin melaksanakan projek modular inovasi ini di komuniti saya, kerana ianya memang sangat mencapai sasaran, terutamanya membantu B40 di sinilah. Okey. Daripada 100 peserta yang saya pilih ini, B40, kebanyakan mereka telah mendapat manfaatnya lah, kerana yang pertamanya teknologi yang disediakan ini tidak membebankan mereka, maknanya tidak membebankan mereka dan mudah untuk diuruskan. Bezalah. Pasal kita sekarang dah terkenal dengan kata orang Kak Ina madu kelulut. Ada jenama Ramai yang ambil lah setakat ni. Siapa yang ambil Kak Ina? Kawasan-kawasan sini kadang member online kan. Cakap diorang kata diorang WhatsApp lah nak apa semua kan. Online tu melalui social media ke? Tak, Atau WhatsApp? saya ada masuk dekat FB status kan. Diorang WhatsApp lah. Tapi permintaan melebihi penawaran tu Kadang-kadang tu tak cukup. Produk apa yang boleh buat selain daripada madu yang segar? Macam saya memang buat kek. So saya nak buat kek lah. Kek madu kan. Madu kelulut. Dah cuba dah? Belum cuba lagi. Belum. Setakat ni belum lagi. Rasa akan datang insyaAllah lah. Maksudnya Kak Surya kek madu kelulut. InsyaAllah. Sekarang buat marble je. Oh, ya ke? Marble kek. Memang dah buat dah? Memang saya buat. Itu tadi perkara yang dikongsikan saudara Sani, Kak Aslinda dan juga Surya. Mereka ini amat gembira, Lokman. Mereka sambil-sambil mereka berada di rumah, membuat kerja-kerja rumah, memasak untuk ahli keluarga. Tetapi bila masa lapang, mereka akan turun ke komuniti modular Lebah Kelulut ini untuk membersihkan, melakukan penyelenggaraan dan juga setiap 2 minggu mereka akan menuai hasil madu kelulut yang dikatakan berkualiti lebih baik berbanding secara tradisional dan semakin mendapat permintaan yang tinggi. Kalau ketika ini mereka hanya dapat menjual di sekitar jiran-jiran dan kawasan sekitar Simpang Renggam, tetapi untuk fasa seterusnya pihak UTM bersama pihak Majlis Daerah Simpang Renggam dan juga Eko Usahawan Johor misalnya akan mengkomersialkan secara besar-besaran apabila skala penternakan lebah madu kelulut ini dapat diperbesarkan lagi dan jumlah kelompok B40 khususnya di Simpang Renggam dan akan diperluaskan di kawasan daerah-daerah lain di negeri Johor akan menambah kapasiti untuk menampung permintaan yang semakin tinggi. Dan jangan lupa juga pihak UTM sentiasa membimbing mereka dari sudut komersialnya, dari sudut penjenamaannya, packagingnya dan juga quality control. Dan dengar ceritanya di kalangan pemilik ataupun syarikat farmaceutical dari Pharmaniaga misalnya sudah merisik pada mereka jika mampu membekalkan jumlah madu kelulut yang berkualiti ini untuk dijadikan sebagai produk hiliran dan akan dipasarkan di farmasi di seluruh negara. Tetapi saya rasa inilah solusi, Lokman, yang wajar kita angkat. Kita tidak hanya berretorik politik, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ataupun parti politik yang bertanding sekarang nak janji itu, janji ini, tetapi solusinya sudah ada di kalangan masyarakat. Tidak perlu berbelanja besar, tidak perlu menjanji langit dan bumi dan rocket science, tetapi mereka melakukan dengan skala yang berpatutan, mudah dilakukan dan empowered masyarakat B40. Bukan hanya menerima bantuan setiap kali mereka susah, setiap kali mereka mahukan bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi inilah kisah-kisah rakyat yang kami cuba angkat sepanjang saya
berada di Johor, Lokman. Baik, betul. Terima kasih Nazri Kahar. Kisah-kisah rakyat akan terus kita angkat dalam hari-hari menjelang PRN Johor. Itu yang kita akan berikan spotlight yang terbesar kerana itu yang paling penting dalam mencorak hala tuju hari pengundian pada 12 Mac nanti. Terima kasih Nazri. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita berbincang. Adakah akan ada angin perubahan khasnya di kerusi-kerusi yang majoriti kaum pengundinya bukan Melayu? Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.